Okay, Ustaz. Ustaz identify diri sebagai Athari sekarang ni. Apa pandangan Ustaz perbezaan antara Athari dengan Salafi? Salafi sekarang maksudnya. Salafi muasir. Atau bagi Ustaz, kalau Salafi yang asal tu samalah dengan Athari. Dia kembali kepada apa yang Ibn Rajab rahimahullah ta'ala kata. Kritik kepada salah seorang pemuka Hambali yang terkenal, yang aktif dalam teologi. Kita tahu siapa. Iaitu, alangkah baik kalau dia tidak mendalami perkara-perkara seperti itu. Maksudnya dia tidak menggunakan kalam untuk bukan bidang dia. Tawassa' dalam tafsir ma'ani. Sampai dia menggunakan perkataan-perkataan yang ada lawazim jisim. Ini tak boleh menutup pintu orang tu dakwah jisim. Mujassim. Ini Hambali sini meneguh Hambali. Yes, Hambali meneguh Hambali. Jadi yes, dia memuliakan tokoh tersebut, tapi dia kritik. Al-Mizzi, Ibn Rajab, kan? Jadi Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah yang wujud, yang lahir 40 tahun, hidup 40 tahun sebelum Ibn Taymiyah Al-Hafidh. Orang dah tersebut nama dia. Tersebut nama Syekhul Islam. Tapi Syekhul Islam dalam mazhab Ibn Qudamah. Ada orang yang boleh nafi benda tu. So, nak katanya perbezaan. Bukan Ibn Taymiyah yang saya faham Ibn Qudamah. Ibn Qudamah. So, yang menjadi perbezaannya adalah Ibn Taymiyah membawa satu arus baharu sebenarnya. Dan ini diakui oleh mereka. Mereka kata Abu Ya'la cuba untuk membawa justifikasi kepada Hanabilah. Cubaan Abu Ya'la. Ibn Tamimi cuba membawa justifikasi kepada akidah Hanabilah. Sampailah kepada era Ibn Taymiyah dan dia berjaya membawa justifikasi dan kodifikasi Hanabilah secara sempurna. Jadi dia memasuki kalam, memasuki falasifah. Sampailah kita tahu dia memilih pendapat-pendapat dia yang dikritik dalam kalangan ulama, yang kritikal dalam kalangan ulama, yang menyebabkan diri dia tohmah. Okay? Jadi itu perbezaan di antara Athari. Saya mengutip perkataan Syekhna Maulud As-Sadiri hafizahullah Al-Maliki, faqih Maliki di Tingkar Maghribi. Ini antara tokoh yang mencetus saya. Maksudnya dia kata antara mayizat salaf tak bincang langsung. Kalau bincang, pergi khaut dengan makna dia. Beza awak dengan falasifah yang mu'attilah. Betul. Kan? Iman dengan macam tu je. Tanpa menafsirkannya dengan tafsiran. Sekarang orang tanya tangan. Tangan apa? Kan? Tangan bukan anggota. Ada jari tak? Oh, ada. Kan? Jadi, macam mana tu? Itu adalah satu kontradiksi. Tapi akhir sekali mereka akan berselung di balik. Itu sebabkan jari pun kerana Allah cakap dia ada jari. Kan? Lawazim sifat ni memang subur dalam kalangan Salafi. Melazimkan sifat. Maksudnya sifat tu wujud secara aklan. Sifat telinga, sifat mulut. Faham? Tak ada dalam hadis yang sahih. Tapi sekiranya saya tidak mengkhianati hafazah saya, Abu Ya'la. Apa tu Abu Syekh. Ada riwayatkan hadis, ya, of course hadis ni dikritik sanad dia, Allah ada adras. Gigi geraham. So aklan ada faham. Secara akal ada faham. Jadi lawazim sifat syara akal ni nampak, kalau ada ni mestilah ada nampak juga. Yes, nampak pattern, ada pattern apa tu melampau di situ, exaggerate di situ. Salaf bukan macam tu. Syekh Muhammad Syarif kata salaf tak ada pattern exaggerate. Salaf itu sifat Allah kita tak tahu sifat Allah SWT, kita tak khaut dengan makna benda tu. Bahkan Ibn Surayj yang ulama geng-geng Salafi hujahkan, dia kata jangan tafsirkan selain bahasa Arab pun. Masya-Allah. Jangan tafsirkan dengan makna, jangan terjemah dalam selain bahasa Arab. Ya. Istiwa. Allah istiwa. Allah yanzil. Tak boleh kata Allah turun, tangan Allah. Tak boleh. Pendapat Ibn Surayj Al-Hanafi, Syafi'i Saghir pada zaman dia, yang dicanang-canang oleh geng-geng Salafi sebagai inilah dia ejen Salafi, dia geng-geng Syafi'i. Ya, jauh betul pemahaman salaf daripada pemahaman Salafi yang mu'asirah. Itu sebenarnya perbezaan di antara Athari yang betul-betul Athari dengan Salafi yang mu'asirah. Al-khawd. What tafwid? Kita bukan tafwid nak kata tafwid kaifiat. Kaifiat tidak, la yarfa'ul ma'na. Tidak menafikan makna makhluk tu. Tidak menafikan langsung.
tidak menafikan. Awak tetap akan menatijahkan bayang. Orang bayang, orang takif. Tetap akan menatijahkan orang bayang. Tak payah tipu. Saya pun pernah dalam aliran ini. Dan kita bangga dengan boleh bayang dan nak tengok bayangan tu. Masya Allah, tabarakallah. Ayat sebahagian orang ni yang mana dia tutup Facebook dia. Ayat sebahagian orang ni, Jahmiah kesianlah Tuhan depa tak ada suara, tak ada apa tu, tak boleh ketawa, tak ada jari. Kita suka nak tengok Tuhan kita. Memanglah suka nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukanlah dengan awak punya lisan yang jur'ah kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Tegamak cakap Allah Taala macam tu. Bila ilm wala burhan. Ya. Okay. So macam tu. Berbangga dengan Tuhan kita ada ni, Tuhan kita ada ni, Tuhan kita ada ni. Lah sekali. Tak melazimkan jawarih. Tak melazimkan a'dha'. Awak nafi ni, awak kata macam ni. Awak nafi, ingat ni kucing swarga ke? Maksudnya macam dua keadaan boleh ada dalam skronika. Dua keadaan boleh ada kan? Dalam satu masa. Syekh, bukan macam tu. Bagi mereka boleh di sisi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah duduk atas sayap nyamuk. Sayap nyamuk pun boleh kan. Nak ada anak pun boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belajarlah hukum akal belajar fiqh, belajar athar salaf. Jadi insya-Allah. Itulah di antara benda yang mencetuskan dan perbezaan yang ketara di antara Athari dengan Salafi. Selain daripada Athari, they really appreciate khazanah turath umat Islam. Lihatlah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Ibnu Rajab Al-Hambali sebagai model itu je. Dalam Hambali, you have Ibnu Qudamah and you have Ibnu Rajab Al-Hambali. Jamil. Tapi pada waktu ni Ustaz masih belum tinggalkan Syekh Abdul Wahab lagi. Bila tu? Betul tak? Yang anda faham pertemuan kita yang lepas. Yes, betul. Entah waktu macam last. Waktu melihat tawassul boleh, apa semua boleh. Sebab tu saya kata, waktu belajar semua tu, kita ada macam sayang dengan tokoh kita yang kita kagum. So kita nak neutralkan benda tu. Kita nak padankan, takwilkan. Macam orang macam Sadruddin Qunauji buat Ibn Arabi. Semua buat kan? Ibn Arabi tahsih, husnuzan, takwil, taujih kepada ahsanil mahamil. Okay, so dan benda-benda ni rakan-rakan Indonesia aktif buat. Maksudnya Ibn Muhammad bin Wahab pun ada ajar kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kaba'ir oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Pun ada ajar kitab Fathul Mubin Ibn Hajar Al-Haytami pun ada ajar. Okey, dia ada ajar kitab tu. Okey, ajar kitab orang kafir pun tak ada masalah pun. Kan? Nothing issue pun. Tak ada isu. Ajar kitab Aristotle pun tak ada isu. Kan? Masalahnya pada praktikal awak kepada orang yang melaksanakan intipati kitab tu, awak kafirkan dia. Itu masalah dia. So, saya belum lagi berlepas diri dari Syekh Muhammad Wahab kerana ada unsur sayang kepada tokoh. Okay. So, yang terakhir tu adalah emosi lah. Dari segi akli tu dah boleh tinggal. Tapi emosi. So, apa yang membuatkan emosi saya boleh tinggalkan adalah kerana melihat kepada natijah ajaran ini sebenarnya kepada masyarakat. Awak nak sayang orang silam yang dah lama meninggal, apa manfaat dia kepada orang sekarang? Kepada bangsa, agama dan negara. Awak nak bertanggungjawab ke kalau kecintaan awak kepada orang yang dulu dah mati tu merupakan tanggungjawab awak melahirkan, mencetak ramai pengganas yang mungkin lebih ekstrim daripada awak dulu, yang tergamak buat benda yang lebih dahsyat lagi, menyebabkan pecah belah dalam kalangan masyarakat, nak musuh dengan masyarakat. Apa yang menguntungkan pada kecintaan orang mati? Kita ada banyak lagi awliya Allah yang perlu dibela dan dikafirkan.